Salam sejahtera bersama saya Fauzizin. Ini adalah cerita-cerita di sebalik berita seperti yang telah diumumkan pada awal tadi bahawa sidang media harian ataupun sidang akhbar bagi Kementerian Kesihatan Malaysia terkait dengan perkembangan COVID-19 akan berlangsung pada jam 5.30 petang. Dan seperti biasalah jam dan juga untuk waktu ini kita ingin bersama dengan wartawan-wartawan untuk bercakap dan juga berkongsi cerita di sebalik berita. 30 minit ruang dan juga platform disediakan untuk sesiapa saja, wartawan, jurukamera, editor yang bertungkus lumus sama ada di bilik berita ataupun yang berada di lapangan untuk berkongsi cerita-cerita di sebalik berita. Baiklah, kalau diikutkan, esok adalah hari pengundian bagi PRK Dun Chini dan kalau diikutkan untuk waktu sekarang sehinggalah jam 12.30 malam nanti, lebih kurang daripada 7 jam tempoh kempen dibenarkan dalam PRK Chini ini. Jadi untuk itu saya nak bersama dengan Faris Azman dengan seorang lagi Wakil Esro Awani Pahang, Syairah Yahya. Kalau sebelum ini saya hanya bersama dengan Faris Azman ataupun kalau rakan-rakan penyampai lain ada je bersama dengan Syairah. Kali ini untuk cerita untuk waktu ini saya gabungkan, saya himpunkan kedua-duanya. Kalau boleh saya nak bersama dengan kedua-duanya sekali, Faris dan juga Syahira. Kalau kita ikutkan, kita tak nak cerita dulu pasal kempen, kita tak nak cerita tentang isu-isu politik yang masih lagi berlega dan juga suhu politik yang katanya Faris makin lama makin rancak walaupun berbaki lebih kurang 7 jam ini. Tetapi untuk waktu ini, dan ini adalah cerita, kita nak raikan wartawan dan juga jurukamera yang berada di Dun Chini. Dikabarkan lebih kurang 2 minggu Faris dan juga Syahira berada di Dun Chini, pasti ada cerita-cerita yang menarik. Dan saya pasti juga Faris dan juga Syahira boleh berkongsi tentang pengalaman mereka sepanjang 2 minggu ini. Pengalaman membuat liputan dan juga mungkin ada pengalaman manis bertemu dengan pengundi di sana. Dan pastinya kalau sebelum saya nak bersama dengan Faris dan juga Syahira, kalau boleh saya nak bacakan sedikit kalau anda terlepas tentang apa SOP dan juga peraturan-peraturan yang dikenakan ataupun yang digariskan dalam PRK Dun Chini ini. Kalau boleh saya tunjukkan di esroawani.com. Chini memilih mengundi dalam kelaziman baharu. Ini yang anda perlu tahu. Kerana ini adalah perkara-perkara bagaimana proses pengundian normal baharu dijalankan khususnya di Dun N23 Chini memilih. Ada beberapa poin-poin yang penting, antaranya tempoh pengundian daripada 8 pagi sehingga 5.30 petang. Pengundi diminta keluar mengundi mengikut masa yang ditetapkan dan juga ada beberapa perkara-perkara seperti yang telah pun dimaklumkan sepertinya ada beberapa prosedur operasi standard, antaranya menjaga jarak, suhu bagi pengundi juga akan diambil, sanitasi tangan di kaunter saringan sebelum dibenarkan masuk dalam bilik ataupun di tempat mengundi itu akan berlangsung. Satu perkara yang penting ataupun yang menjadi tumpuan dalam SOP ataupun dalam normal baharu PRK Dun Chini ini adalah berkaitan dengan pengundi diminta untuk mengimbas kod MySejahtera yang diletakkan di laluan keluar. Dan pastinya ini adalah normal baharu yang sering disebutkan dalam ataupun terkait dengan PRK Dun Chini. Dan pastinya satu perkara yang juga yang penting, pengundi yang mempunyai gejala dan juga tidak sihat, proses pengundian akan dijalankan di kemah khas. Itu juga antara normal baharu yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, dalam mana esok adalah proses pengundian bagi PRK Dun Chini. Baiklah, sekarang saya nak bersama dengan Faris dan juga Syahira. Mungkin Faris boleh kongsikanlah sebab seringkali sepanjang 2 minggu ni saya pasti Faris dan juga Syahira begitu sibuk melakukan tugasan. Mungkin boleh kongsikan bagaimana anda berdua membahagikan masa atau membahagikan tugasan itu supaya setiap assignment ataupun tugasan yang diberikan itu dapat dibuat ataupun dapat liputan itu secara menyeluruh dan juga tiada bertindan kerja antara satu sama lain. Mungkin boleh kongsikan daripada situ. Baik, terima kasih Fauzi. Inilah kita katakan perlu kerjasama apabila kita pergi ke satu kawasan terutama pilihan raya kecil di mana saya ditugaskan pada 19 Jun untuk bersama dengan tim daripada Pahang, Syahira Yahya sendiri bagaimana untuk memastikan setiap daripada assignment kami ini untuk pergi ke kerana PRK ini bukan hanya kempen politik semata-mata tetapi ia melibatkan bagaimana kita nak mencari isu rakyat, bagaimana kita nak mungkin beberapa perkara-perkara yang kita perlu sentuh untuk mengenai dengan calon, apa yang perlu dibuat wakil rakyat ni, apa yang rakyat mahukan dan sebagainya. Jadi
pertama kali sebenarnya saya bekerjasama dengan Syahira. Walaupun pertama kali berjumpa, bagaimana kita nak bagi chemistry itu ada, di mana Syahira ditugaskan untuk pergi ke kawasan-kawasan calon-calon yang bertanding. Dan sebelum tu kawasan ni sangat meriah sebenarnya, Fauzi, minta maaf. Mula-mula tak ada orang, tapi sekarang ni dah ramai orang sini. Beginilah meriahnya hari yang terakhir berkempen. Berbalik kepada apa yang anda katakan tadi, sebenarnya Syahira ditugaskan untuk mencari isu-isu rakyat dan juga kempen-kempen. Begitu juga dengan saya. Tetapi kami pecahkan dua tim. Di mana Syahira akan pergi di beberapa kawasan-kawasan dan saya ada beberapa isu-isu seperti orang asli dan sebagainya. Saya akan follow up dengan isu-isu itu. Jadi kita akan bergabung apabila dapat apa-apa sahaja berita daripada kita menjukirlah sebagai Astrawani ini, kita lebih kepada masyarakat. Okey, sementara kita nak menunggu signal dan seperti yang disebutkan oleh Faris tadi, beliau dan juga Syahira berada di kawasan tumpuan. Ialah hari ini merupakan hari terakhir kempen PRK Dun Chini dan pastinya kesibukan itu berlangsung. Apatah lagi lebih kurang tinggal kurang daripada 7 jam pada waktu sekarang sehinggalah jam 12.30 malam nanti tempoh kempen yang dibenarkan. Dan saya pasti selepas ini kita akan bersama dengan Syahira pula. Saya nak tanya tentang Syahira, mungkin ada pengalaman manis yang boleh Syahira kongsikan, kerana bagi seorang wartawan selain pada pengetahuan, pengalaman itu juga penting untuk menjadikan wartawan itu lebih berwibawa dalam menyampaikan dan juga menyiarkan laporan berita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita. Sebenarnya ini adalah sebenarnya cabaran buat pengamal media, bila mana selain daripada tugasan, membuat assignment dan sebagainya, salah satu cabarannya adalah komunikasi. Dan untuk itu saya masih lagi bersama dengan Faris Azman dan juga Syahira Yahya. Kalau tadi Faris berkongsi bagaimana beliau bekerjasama, bagaimana mengatur jadual tugasan itu bersama dengan Syahira. Syahira, saya nak bertanyakan tentang kenangan manis sepanjang 2 minggu, lebih kurang 2 minggu bersama dengan Faris Azman dan juga bersama dengan juru kamera yang ada di sana. Mungkin boleh kongsikan pengalaman manis ataupun mungkin ada kenangan yang boleh dikongsikan bersama kami di Astro Awani ini tentang sepanjang kempen PRK Dun Chini ini. Mungkin ada pengalaman yang boleh dikongsikan. Ya, Fauzi. Syahira sebenarnya kali pertama bekerjasama dengan Faris Azman. Di sebalik namanya, orang yang segak dan dia sangat profesional dan sangat senang untuk Syahira bekerjasama dengan dia bersama dengan Abang Ruzi, Faiz dan juga Abang Zack. Di N23 Dun Chini ini banyak sebenarnya pengalaman manis, tapi antara utamanya ialah Syahira dan Faris berpeluang untuk berjalan ke tasik Chini, dan paling penting Syahira nampak bunga teratai. Syahira suka sangat bunga teratai. Jadi itu salah satu pengalaman manis di samping kita bekerja, kita bertugas, tapi kita dapat tengok bunga yang kita suka. Ada warna putih, ada warna pink, dan keliling bot dapat masuk perkampungan orang asli, dapat belajar dengan Faris cara buat story yang lebih baik, cara mendapatkan angle yang cantik, dan Abang Ruzi pun banyak bagi tunjuk ajar. So tim KL datang support di sini, kami support tim KL di sini, so rasa macam seronok kerjasama tim yang sangat bagus. Dan selain tu pengalaman yang tak boleh lupa di PRK Dun Chini ni,
kereta saya rosak. Dan ramai pihak datang membantu. Orang kampung di sini sangat baik hati. Dan apabila kereta saya rosak, cabarannya ialah di kawasan sini antara satu tempat lain jauh. Saya nak pergi ke sini satu, sini kedua dan lokasi kami assignment sangat berbeza dengan Faris. Faris akan bagi jadualkan assignment waktu malam. Jadi biasa saya akan cover assignment calon bebas. Jadi benda yang manisnya ialah kumpulan penyokong calon bebas, dua-dua calon bebas ni mengoferkan untuk membantu saya dan memudahkan pergerakan untuk cover assignment. Jadi pengalaman baik, orang kampung pun datang cek kereta. So Alhamdulillah semuanya dipermudahkan dan walaupun ada cabaran tetap assignment on. Syahira, tadi Syahira ada kongsikan kenangan dan juga pengalaman manis sepanjang lebih kurang 2 minggu kempen PRK Dun Chini ini dan mungkin Syahira boleh kongsikan nilai dan juga apa yang Syahira belajar sebagai seorang wartawan sebab bila kita tahu dalam PRK Dun Chini ini bukan sahaja Esra Awani saja media yang membuat liputan di sana, banyak lagi ataupun rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat media yang turut sama berkampung di Dun Chini untuk membuat liputan, membuat story ataupun berita susulan dan pastinya menemu buah rakyat untuk mendapat maklum dan juga cerita-cerita rakyat. Jadi untuk Syahira secara peribadi sebagai seorang wartawan, apa nilai dan juga apa yang telah Syahira belajar sepanjang 2 minggu ini? Okey, ada 2 nilai utama bagi Syahira. Pertama sekali nilai persahabatan. Di mana kami semua pengamal media berkumpul. Ada banyak kumpul di pusat media yang sangat membantu memberi maklumat, tempat istirahat, hantar story, tempat buat kerja dan ada sumbangan makanan. Itu nilai persahabatan di mana sahabat ni ingat kita nak makan, dah siap story, ada masalah, lokasi, next assignment. Jadi banyak kami share. Yang keduanya adalah nilai kemasyarakatan. Di mana kita sebagai wartawan memang mendekati rakyat dan juga kita menyantuni masyarakat di sini. Jadi dengan secara tak langsung kita kenal orang di sini, jalan di sini, makanan di sini dan tempat-tempat yang menarik di sini. Jadi pengalaman dan juga nilai itu akan kita simpankan sebagai pengalaman dan juga kenangan manis sepanjang berkhidmat 15 hari di sini. Okey, Faris, kalau Faris masih lagi di talian, kalau boleh saya nak bersama dengan Faris, kita dah cerita tentang kenangan, kita cerita tentang pengalaman, fokusnya 7 jam tempoh ataupun baki lagi kempen PRK Dun Chini menjelang pada tengah malam ini dan pastinya esok tercatatnya sejarah bahawasanya PRK Dun N23 adalah PRK yang pertama dalam konteks normal baharu PRK. Dalam tempoh 7 jam berbaki ini, pada pandangan Faris dan juga pemerhatian Faris menjelang pada malam nanti pastinya parti-parti ataupun calon-calon yang bertanding akan menggerakkan jentera mereka untuk terus berkempen dalam baki-baki jam yang ada. Faris mungkin boleh kongsikan sedikit suhu politik di sana pada waktu di penghujung tempoh baki kempen ini. Baik, Fauzi. Seperti saya katakan sebelum ini pencutan terakhir ini diambil peluangnya sepenuhnya oleh setiap calon-calon bertanding. Tapi hari ini lebih hangat daripada biasa sebenarnya, Fauzi. Kalau kita katakan tempat yang saya berada ni sebenarnya kalau kita tidak di dalam talian tetapi kalau nampak secara visual di kawasan ni telekomunikasinya amat mudah untuk kami capai. Tetapi kali ini boleh katakan signalnya agak buruk sedikit sebabkan terlalu ramai orang-orang yang berada di sini. Begitu juga jentera parti, kalau kita katakan dengan calon-calon yang bertanding, mereka menggerakkan seluruh jentera mereka tetapi dengan nombor baru, calon bebas, calon Barisan Nasional, mereka menggerakkan di seluruh kawasan-kawasan. Inilah kali terakhir untuk mereka mempromosikan calon mereka untuk mendapatkan keyakinan rakyat di Dun Chini, 20,972 pengundi yang bakal menentukan siapakah wakil rakyat mereka pada esok sehingga jam 5.30 petang. Jadi kehangatan suhunya itu sangat-sangat terasa dengan kempennya, dengan kita boleh katakan saya tadi baru saja sampai sini ada pula kenderaan dengan siar rayanya mengumumkan calon-calon mereka mengatakan perlu pergi SPR pun menggunakan siar raya, pergi berkempen, pergilah untuk mengundi, meminta kepada pemilih-pemilih untuk mengundi esok. Jadi kempen sehingga sebelum 12 tengah malam ini saya difahamkan dan
kami akan mengikuti kempen-kempen daripada calon-calon bebas, calon BN sehingga ke malam nanti bagaimana mungkin kehangatan mereka, bagaimana saat-saat terakhir sebelum mandat rakyat itu menentukan wakil rakyatnya, dan kehangatan politiknya sangat-sangat terasa, dan begitu juga dengan kempen-kempen sangat-sangat agresif, Fauzi. Faris, kalau boleh Faris kongsikan, sebelum saya nak bertanyakan tentang ini, saya minta rakan-rakan di PCR kita mainkan sedutan sedikit apa yang ditemu bual oleh Faris dan juga Syahirah berkaitan dengan kesiapsiagaan pihak SPR menjelang esok adalah hari pengundian bagi PRK Dun Chini, iaitu daripada Timbalan Pengurusi SPR Dr. Azmi Syarum. Kita dengarkan sedikit dahulu. Dari segi pengundi, tentu sekali kita menggalakkan semua orang datang mengundi. Jangan risau, keselamatan orang ramai adalah sesuatu yang paling penting bagi diri kita sendiri dan bagi SPR. Jadi ikut arahan yang akan diberi. Kita dah hantar satu voters card kepada semua pengundi, dan dalam voters card itu ada masa yang digalakkan untuk pengundi datang mengundi. Ini bukan satu kewajipan, ia hanya satu galakan saja. Jadi kalau boleh, ikutlah masa yang terletak di dalam voters card tu. Jadi kalau kata dari pukul 12 hingga pukul 2, datanglah masa tu. Ini adalah untuk mengelakkan kesesakan di tempat mengundi itu sendiri. Jadi, dan bila sampai di tempat mengundi itu, ikutlah arahan yang diberi, penjarakan sosial, pakai face mask dan sebagainya, dan bila disuruh sanitize tangan, ikut sajalah. Pegawai-pegawai dah diberi latihan dan dah tahu apa yang perlu dilakukan. Jadi pengundi hanya perlu ikut saja apa yang arahan yang diberi. Faris, seperti biasalah dalam tempoh 2 minggu ni, Faris dan juga Syahirah dan pastinya pihak berkuasa ataupun pihak berkuasa seringkali mengingatkan bahawa ini adalah normal baharu PRK Dun Chini, dan seperti yang telah dimaklumkan oleh Dr. Azmi tadi, ada beberapa ketetapan yang telah pun digariskan, antaranya memakai pelitup muka, menggunakan hand sanitizer dan macam-macam lagi lah SOP-SOP. Dan pada awal tadi pun saya telah bacakan artikel yang ditulis Faris tentang SOP dan juga peraturan-peraturan yang digariskan dalam PRK Dun Chini ini, PRK normal baharu. Mungkin Faris boleh kongsikan, tadi ada lawatan SPR untuk melihat pada kesiapsediaan SPR menjelang hari pengundian esok. Mungkin ada lagi detail-detail ataupun butiran yang boleh dikongsikan oleh Faris. Baik, pemantauan saya sebentar tadi mendapati sebenarnya SPR mereka melakukan persediaan yang sangat rapi kerana ini membabitkan keselamatan, membabitkan kesihatan kerana kita dalam pandemik COVID-19 seperti kita ketahui. Jadi kesiapsiagaan mereka itu lebih daripada biasa sebenarnya, Fauzi. Begitu juga dengan para petugas SPR, ada yang akan memakai PPE nanti, yang akan bertugas. Begitu juga kesiapsiagaan agensi-agensi Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Kita dapat lihat bagaimana KKM, bagaimana SPR, bagaimana PDRM bekerjasama untuk memastikan normal baharu pilihan raya kecil N23 ini berjalan dengan lancar. Begitu juga Dr. Azmi mengatakan bahawa untuk memastikan sebenarnya keselamatan setiap pengundi kerana kita dalam pandemik, sudah tentu ramai yang mungkin khawatir mengenai bagaimana keselamatan mereka dari sudut kesihatan. Itulah nombor baru menggunakan berus satu pengundi. Begitu juga menggunakan sarung tangan plastik dan laluan-laluan khas. Dan pada ketika ini juga pada PRK esok kita akan melihat bagaimana sebenarnya, Fauzi, timing ataupun masa yang ditetapkan setiap 2 jam itu, saluran satu pada jam 8.30 sehinggalah ke 10.30 lebih kurang begitu. Dalam tempoh 2 jam itu mereka menetapkan dengan sangat-sangat rapi untuk memastikan pengundi ini tidak bersesak di kawasan PDL ataupun di kawasan 13 kawasan ataupun pusat mengundi. Dan pemerhatian saya juga mendapati bahawa kawalan keselamatan berbeza sedikit. Kalau dahulunya kawalan keselamatannya ialah, kalau kita tahu pengesaran suhunya tiadalah dahulu sebab nombor baru bermula daripada nak masuk ke IKBN, pusat penjumlahan undi itu sendiri. Setiap individu perlu meletakkan detail ataupun maklumat peribadi mereka dan juga pengesaran suhu. Begitu juga kawalan keselamatan, di mana pihak polis juga akan membuat SJR ataupun sekatan jalan raya 2 km lebih kurang begitu dari sebelum sampai ke pusat penjumlahan undi untuk memastikan tiada lagi yang penyokong-penyokong parti yang bertanding datang ke IKBN. Jadi
Kawalan keselamatannya sangat tinggi. Begitu juga dengan prosedur-prosedur SOP-nya, Kementerian Kesihatan sentiasa memantau, memastikan kesiapsiagaan untuk memastikan tiada penularan COVID-19 kalau berlaku ketika pengundian nanti. Fauzi.